Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan uh, menghadapi hari raya sebenarnya adalah juga persiapan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Kita tidaklah kerana sibuk menghadapi ataupun membuat persiapan hari raya, kita lupa situasi kita sekarang adalah sedang berada di hujung Ramadan, membuat persiapan mengucapkan selamat tinggal kepada bulan Ramadan. Apa amalan yang kita boleh lakukan di hujung Ramadan? Itu kita bicarakan. Sekarang ini, waktu sekarang ini, apa amalan yang kita kena perbanyakkan adalah kita perlu memperbanyakkan pertama istighfar. Perbanyakkan istighfar. Mohon dengan Allah keampunan atas segala kekurangan yang kita dah lakukan sepanjang Ramadan. Dengan tarawih tak sempurnanya, dengan puasa tidak jaga apa yang sepatutnya jaga, maka sibukkan diri dengan astaghfirullah, astaghfirullah, aku mohon ampun denganmu ya Allah, mohon ampun denganmu ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sungguh-sungguh mohon daripada Allah supaya terima amal kita. Itu yang penting. Sebahagian ulama menyatakan antara tanda seseorang itu amalan dia itu diterima, dia takut amalan dia tidak diterima. Itu tanda dia. Apakah tanda amalan seseorang itu diterima? Apabila dalam diri dia ada rasa takut, adakah amalan saya diterima ataupun amalan saya tidak diterima. Maka di dalam setiap munajat kita, di dalam setiap doa kita mohonlah dengan Allah, ya Allah terimalah puasa saya bersama dengan segala kekurangan yang saya buat. Kalau Allah Ta'ala letak syarat amalan itu diterima kalau komplit dan solid, maka Masya Allah, memanglah sedikit sekali orang yang amalan dia diterima. Tetapi kita mohon dengan Allah dengan sifat kasih sayang Allah, dengan sifat maha menutupnya Allah, maha mengampunnya Allah. Ya Allah, terimalah amalan saya dengan segala kekurangan yang saya lakukan. Maafkanlah saya dan saya mengaku atas segala kesilapan saya. Dan bila masuk sahaja pada malam bulan Syawal, iaitu malam raya kita kata, maka amalannya adalah kita bertakbir. Bertakbir. Yang disebut sebagai takbir mursal. Takbir mursal ini maksudnya adalah takbir yang tidak berkait dengan semayang. Tak semestinya buat lepas semayang, dibuat secara bebas. Boleh kita terjemahkan mursal itu sebagai bebas. Dan afdalnya sebenarnya saya nak ingatkan, perkara ini memang berlaku perbezaan pandangan, tetapi yang muktamad dia, takbir malam raya itu selepas solat maghrib dan selepas solat isyak, takbirnya adalah takbir mursal. Takbir mursal maksudnya takbir yang tidak dikaitkan dengan lepas semayang. Maka kalaulah sudah diterima pengisytiharan bahawasanya esok raya, maka maghrib itu lepas sahaja semayang, kita jarakkan dulu antara lepas salam dengan takbir. Iaitu kita jarakkan dulu dengan apa? Dengan berzikir. Selepas itu baru kita takbir. Untuk menjadikan takbir malam raya itu sebagai takbir mursal, kerana malam raya dia tidak ada takbir muqayyad. Tidak ada. Takbir muqayyad ini adalah takbir yang ada pada hari raya haji sahaja. Jadi sama juga lepas sembahyang isyak, sama juga lepas sembahyang subuh, kita, iaitu para imam, ambil dulu masa beristighfar, berzikir secara ringkas, kemudian selepas itu baru kita bertakbir. Baru kita apa? Baru kita bertakbir untuk mengamalkan yang disebut sebagai takbir mursal. Dan ada yang membangkitkan takbir yang dilakukan oleh masyarakat kita ni tidak sunnah lagu dia. Tak sunnah lagu dia. Yang sunnah tu yang macam orang Arab takbir tu. Takbir bersemangat seperti orang nak pergi perang. Ini sebenarnya beginilah. Kita disarankan oleh ulama untuk tidak mukhalafah, tidak buat sesuatu yang
bertentangan dengan suatu amalan yang sudah meluas di tempat kita. Apatah lagi amalan itu bukan berkisar haram dan juga halal. Tidaklah dikatakan takbir seperti yang dibuat di Arab ini, seperti yang Nabi buat ataupun seumpamanya, maka oleh kerana sudah menjadi uruf, satu bentuk lagu yang dilagukan ataupun diiramakan takbir raya itu, maka kita amalkan, kita bersama dengan masyarakat umum. Kita bersama dengan masyarakat umum, kerana dalam sebahagian perkara bersama dengan masyarakat umum tidak bersifat bersendirian ataupun syaz di kalangan masyarakat kamu adalah perkara yang dituntut, perkara yang diminta. Jadi malam raya ni amalan dia sebenarnya adalah menghidupkan malam. Menghidupkan malam. Ada hadis yang berbunyi, siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan hati dia pada saat hati-hati manusia mati. Pada saat hati orang gelap, hati orang mati, hati dia akan hidup. Hati dia akan diberi nur cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka paling kurang janganlah malam raya itu hanya kita sibuk dengan menonton filem ataupun sibuk dengan mengacau dodol. Luangkan masa sedikit malam itu sembahyang tahajud, malam raya, hidupkan dengan berzikir. Contohnya kita habiskan dengan 100 kali la ilaha illallah, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran. Hidupkanlah dengan apa-apa amalan tidak tertentu, tetapi tidaklah malam itu jadi malam lagha. Itu yang ingin diingatkan. Malam raya ni kadang-kadang berubah dia jadi malam lara. Lara dengan sembang, lara dengan main mercun, lara dengan hanya sibuk dengan persiapan raya, buat kuih dan seumpamanya. Ambillah sedikit masa. Kalau tak boleh hidupkan sepanjang-panjang malam, maka kita hidupkanlah sebahagian malam. Paling kurang semayang isyak berjemaah, semayang subuh berjemaah, itu pun boleh mendapat pahala menghidupkan malam. Jadi malam raya buat apa? Kita hidupkan dengan amal. Kita perlu berubah. Kita perlu berubah daripada kebiasaan yang bertentangan dengan sunnah kepada suatu kebiasaan yang kita berubah sedikit demi sedikit. Kita hidupkan ahli keluarga. Dia kadang-kadang orang ni nak suruh buat secara infiradi itu, infiradi maksudnya bersendirian, tak mampu. Sebab itu ada sebahagian masjid buat inisiatif malam raya untuk buat program Qiyamul Lail berjemaah. Berjemaah ni jadi semangat. Berjemaah ni dia menimbulkan semangat berbanding kalau buat sendirian. Maka tak apa. Kalau ada masjid yang buat program malam raya secara berjemaah, dialu-alukan. Kalau kita raya hari Jumaat, maka program menghidupkan malam raya itu dia campur sekali, dia dikira sekali menghidupkan malam Jumaat pula. Malam Jumaat campur pula dengan malam hari raya. Kemudian hari raya ini buatlah persiapan yang sekadar kita mampu, tidak berlebihan. Itu selalu diingatkan. Tidaklah dikatakan orang yang mana dia tidak buat persiapan itu sebagai dia bagus berbanding orang yang buat persiapan. Tidak. Kerana ulama menyebut bila pagi raya tu kita disunatkan pakai baju baru. Pakai baju baru. Kalau mampu. Maka menyediakan baju baru kalau bagi orang yang mampu, dia termasuk sunnah yang dilakukan pada pagi raya. Kerana termasuk juga sunnah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang mukmin. Jadi anak-anak kita, isteri kita, masukkanlah kegembiraan dalam hati mereka dengan memberi pakaian baru, mungkin kasut baru bagi mereka yang mampu, dan tidak berlebihan. Kaedahnya simple. Dalam Quran, kulu, makanlah oleh kamu, washrabu, minumlah oleh kamu, wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu kaedahnya, wasatiyah. Tidaklah terlalu kikir. Ada orang terlalu kikir sehingga dia kikir atas diri dia sendiri. Tidak. Dia kikir, dia bakhil atas anak beranak dia sendiri. Tidak. Dan janganlah terlalu berlebihan, pertengahan. Dan ada pun persoalan tadi yang kalau saya tidak dengar khutbah raya, tak dengar khutbah raya,
adakah sembahyang raya sempurna? Sembahyang raya dia tidaklah sempurna, tak mungkinlah sempurna, tapi sembahyang raya dia sah. Sembahyang dia raya dia sah tapi tak sempurna. Kerana apa? Kerana sembahyang raya itu dia ada package sekali dengan khutbah raya. Maka kalau kita boleh bersabar sebulan, gunakan bersabar sebulan itu untuk sabar sikit lagi. 20 minit mungkin khutbah hari raya. Kita tahu kita dah tak sabar nak makan ketupat ke, ataupun sebenarnya kita sangka baik tak sabar nak hidupkan amalan berziarah. Kita bagi masa lagi 15 minit selepas solat hari raya yang 2 rakaat itu, dan insya-Allah selepas itu kita bertebaranlah untuk menziarahi sanak dan saudara. Disunatkan, ingat, disunatkan sebelum datang sembahyang raya untuk makan dulu. Makan dulu. Apa hikmah dia? Hikmah dia adalah untuk pertama, dia adalah sunnah Rasulullah. Itu yang Rasulullah amalkan. Sebelum sembahyang raya, Rasulullah akan apa? Akan makan dahulu, dan pergi ke masjid ni disunatkan kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Kalau boleh amalkan, bagus. Pergi jalan lain, pergi surau ke, pergi masjid ke, pergi musalla ke, pergi jalan lain, balik jalan lain. Antara hikmah dia adalah untuk memperbanyakkan saksi-saksi di akhirat. Jalan pergi jadi saksi untuk kita, jalan balik jadi saksi. Jadi kalau kita pergi dengan balik jalan sama, satu je saksi. Kalau kita pergi jalan lain, kita balik jalan lain, dia ada 2 saksi di hari akhirat. Dan insya-Allah, dan hikmah dia makan sebelum daripada sembahyang raya adalah untuk membezakan dan untuk mengamalkan bahawasanya hari raya pertama tak boleh puasa. Haram berpuasa. Kerana hari raya pertama adalah, iaitu disebut sebagai jamuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jamu. Jadi Allah Ta'ala jamu untuk kita makan, kita puasa pula seolah-olahnya dia, kita faham kan? Dia bersifat seperti menolak jamuan, jemputan, qiyafah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah semoga Allah Ta'ala terima puasa kita. Allah Ta'ala terima raya kita. Puasa pun kena doa terima, raya pun kena doa Allah Ta'ala terima raya kita, supaya raya kita sungguh-sungguh kita ini termasuk, kerana malam raya ini dipanggil Lailatul Jaizah, malam bagi hadiah. Semoga malam raya itu kita termasuk orang yang dapat hadiah daripada Allah, iaitu yang hadiah yang paling penting kita nak membebaskan diri kita daripada api neraka. Bas. Itu saja. Membebaskan diri kita, roh ibu bapa kita, sanak saudara kita daripada api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mendapat hadiah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin.